Daripada Abu Uthman, sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu telah melantik seseorang menjadi pekerja. Ista'mal, ambil orang jadi pekerja. Maksudnya Sayyidina Umar lantik dia jadi gubernur, ya, di sesuatu kawasan jajahan Islam ataupun sesuatu negara. Sayyidina Umar pilih dia jadi gubernur. Lalu lelaki itu telah berkata, sesungguhnya aku mempunyai anak begitu dan begini. Maksudnya dia cerita tentang keluarga dia, cerita tentang anak dia, bahawa dia ni jarang pedulikan kepada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma syaa Allah, la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al khairu kulluhu biyadillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berada di rumah Allah, beriktikaf di dalamnya pada Sayyidul Ayyam, hari Jumaat Mubarakah yang diberkati Allah Ta'ala, penghulu kepada segala hari. Hari yang Allah Ta'ala muliakan, diberikan ada satu saat di dalam hari ini dikabulkan hajat dan doa-doa pengharapan daripada hamba-hambanya. Maka sama-samalah kita memperbanyakkan doa-doa yang baik-baik dan mempertingkatkan kualiti amal ibadah kita dengan mengharapkan taufik dan hidayah untuk Allah sentiasa bimbing kita untuk kita buat taat, untuk kita tambahkan pahala-pahala kita, untuk kita capai redha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita yang hakikatnya hanyalah seketika, sementara, dalam perjalanan menuju ke negeri abadi, negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah sentiasa mengasihi kita, memberikan kita rahmat, berkat dan keampunan atas segala salah silap, kecuaian dan dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. InsyaAllah sementara kita tunggu masuknya waktu salat fardu Jumaat, kita dengarkan beberapa hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan dapat kita ambil jadikan panduan sebagai peringatan, tazkirah untuk kita dalam hidup beragama dalam dinil Islam. Itu dipandu oleh baginda Rasul SAW yang disampaikan kepada baginda itu akan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-99 daripada bab yang ke-53 dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa ardah. Wa anhu bihi qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Hammad bin Zaid an Asim an Abi Uthman anna Umar radhiyallahu anhu ista'mala rajulan faqala al-'amilu inna li kadha wa kadha min al-waladi ma qabbaltu wahidan minhum faza'ama Umar aw qala Umar inna Allah azza wa jalla la yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Daripada Abu Uthman, sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu telah melantik seseorang menjadi pekerja. Ista'mal, ambil orang jadi pekerja. Maksudnya Sayyidina Umar lantik dia jadi gubernur, ya, di sesuatu kawasan jajahan Islam ataupun sesuatu negara. Sayyidina Umar pilih dia jadi gubernur. Lalu lelaki itu telah berkata, sesungguhnya aku mempunyai anak begitu dan begini. Maksudnya dia cerita tentang keluarga dia, cerita tentang anak dia, bahawa dia ni jarang pedulikan kepada anak-anak dia, ya, mungkin sebab terlampau sibuk ke apa ke. Jadi dia cerita, aku ni ada anak tapi begini begitu. Dia ceritakanlah, ya, kehidupan dia tidak berapa peduli sangatlah ke anak dia.
Kemudian lelaki ni meneruskan, aku tidak pernah mencium seorang pun daripada mereka. Ni gap bapak dia jauh sangat dengan anak. Cium anak seorang pun tak pernah. Maka Umar radhiyallahu anhu telah menyangka, atau Umar radhiyallahu anhu telah berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengasihi daripada hamba-hambanya melainkan orang yang paling berbakti di antara mereka. Jadi Sayyidina Umar bila tengok seseorang, beliau meneliti sifat ataupun perangai ataupun karakter seseorang itu, kerana tambah-tambah lagi untuk jawatan-jawatan yang penting seperti gubernur dan sebagainya yang perlukan untuk seseorang buat keputusan untuk rakyat dia, perlulah orang yang mempunyai karakter yang sesuai. Jadi kata Sayyidina Umar, Allah tidak mengasihi daripada hamba-hambanya melainkan orang yang paling berbakti di antara mereka. Jadi seorang ayah dilihat keayahan dia tu, kebapaan dia tu daripada hubungan dia dengan keluarga. Maksudnya kalau anak-anak dia pun dia tak pernah kasih, dia tak pernah tunjuk kasih sayang, macam mana dengan jawatan dia yang besar yang diberikan untuk dia jaga rakyat dia yang lagi ramai. Anak dia sikit, negara dia adalah rumah. Ayah ni negara dia rumah lah, maknanya dia kawal rumah. Dia membesarkan keluarga dia, dia jaga isteri dia, dia besarkan anak-anak dia. Tu negara bagi seorang ayah. Jadi kalau dibagi jadi gubernur, perintah negara, anak sendiri pun tak tunjuk kasih sayang, macam mana dia nak mengasihi rakyat-rakyat dia yang lebih ramai? Maka Sayyidina Umar pecat dia. Lelaki ni yang diambil tadi, bila tengok kamu tak ada kasih pada anak, macam mana aku nak percayakan kamu untuk kamu kasih kepada rakyat-rakyat, kepada umat Islam? Maka dia tak dibagi jawatan tersebut. Bab yang ke-54, Babur rahmatu mi'atu juz'in. Bab pada menyatakan rahmat itu 100 bahagian. Besar. 100 bahagian tu besar lah. Wabihi ilaihi qala hadathana al-Hakam ibnu Nafi' qala akhbarana Syu'aib ani Zuhri qala akhbarana Sa'id ibnu al-Musayyib anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ja'ala Allah azza wa jalla ar-rahmata mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu 99 wa anzala fil ardi juz'an wahidan famin dhalikal juz'i yatarahamul khalq hatta tarfa'a al-farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala telah menjadikan rahmat, yakni kasih sayang 100 bahagian. Lalu dia menahan, yakni memegang di sisinya 99 rahmat. Disimpan di sisi Allah Ta'ala tu ada 99. Allah jadikan ada 100. Tapi 99 disimpan. Dan telah menurunkan ke bumi 1 bahagian. Jadi daripada 100, 99 disimpan, 1 saja turun ke bumi. Lalu daripada 1 bahagian itu, makhluk seluruhnya saling menyayangi. Sehingga kan kuda itu mengangkat kakinya daripada anaknya kerana takut memijaknya. Allahu Akbar. Maknanya rahmat Allah ciptakan 100, ada 99 lagi yang Allah tak beri kepada hamba-hamba yang disimpan. Simpan untuk mana? Untuk kehidupan akhirat. Yang kita hidup dunia ni sejak daripada zaman Nabi Adam diciptakan, sampailah hari kiamat, semuanya tu berkasih sayang, rahmat dengan 1 rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dalam 1 rahmat itulah nikmat yang 1 tu pun kalau kita kira-kira tak terkata dah. Apatah lagi yang 99 yang bakal dinikmati oleh orang-orang yang beriman di hari akhirat kelak, dalam syurga kelak. Dunia ni Islam kita dapat, itu bahagian daripada rahmat Allah. Jadi orang Islam kan ada agama, diturunkan panduan, tak dibiar kita sesat merata-rata, dibagi Quran, dibagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jadi nabi yang sentiasa kasihkan umat, nak selamatkan umat daripada api neraka Allah. Kasih sayang apa lagi? Ukhuwah, persaudaraan, ibu kasihkan anak, anak kasihkan mak, ayah sayangkan anak, anak sayangkan ayah,
Ukhuwah antara adik-beradik yang apa namanya, berkongsi rahim. Daripada rahim ibu tu dia kongsi adik-beradik lah. Kan? Ada pertalian darahnya sama, DNA-nya sama. Ya. Guru dengan murid, murid dengan guru, sama juga, ada kasih sayang. Tok guru nak anak murid jadi pandai. Bahkan kalau anak murid jadi lagi pandai daripada guru, itulah yang membanggakan seorang guru. Kan tak ada guru yang dia tak suka anak murid dia lagi bijak daripada dia, tak ada. Bahkan kalau jadi orang yang sehebat dia atau lebih hebat daripada dia, itu menjadi satu kebanggaan para guru bahawa dia telah berjasa besar pada anak murid dia tadi. Kan itu rahmat belaka tu. Kita letak pasal guru-guru kita tak ada ilmu, tak tahu beramal, entah kesesat jalan mata-kata. Kan jadi panduan-panduan yang diberikan itu. Seorang guru pun anak murid yang diberi kepada dia tu merupakan rahmat Allah Ta'ala kepada dia. Kalau tak, dia nak mengajar siapa? Tak ada orang yang dia nak ajar. Jadi tak adalah bercakap seorang-seorang, mengajar dinding tak jadi. Jadi Allah hantarkan ada orang yang nak ambil ilmu daripada dia. Maka itu satu rahmat ya bagi seorang guru. Kan? Macam tazkirah ni lah. Ada yang bercakap, ada yang dengar. Jadi saya yang bercakap jadi rahmat bagi tuan-tuan. Ya, tuan-tuan yang hadir sembahyang Jumaat jadi rahmat bagi saya kerana ada orang yang nak mendengar saya bercakap, bacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saling berkongsi kasih sayang kan. Jadi banyaklah jiran sesama jiran ya. Pekerja sama-sama dengan majikan. Setiap perhubungan kita, hatta manusia dengan tumbuh-tumbuhan, manusia dengan haiwan, ya, itu semua ada kasih sayang dia, ada rahmat dia. Dan di sini haiwan dengan haiwan dia bagi contoh dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk rahmat yang dikongsi tadi tu, belas ihsan, kasih sayang tu adalah seekor kuda dia takut terpijak anak dia. Ya, anak dia duduk mungkin terjatuh bahagian bawah, dia berjalan di situ takut diangkat kaki dia tadi. Ya, kerana risau terpijak ke anak dia. Itu pun bahagian daripada rahmat yang Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi ini. Daripada satu rahmat tadi, berkongsi segala-galanya. Manusia saja ada banyak mana, makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain saja ada banyak mana. Kan? Jadi kalau kita tengok dekat dunia ni saja pun, kalau orang yang dapat belas kasih sayang ni, orang yang kita kata bahagia lah kan. Kalau semua perhubungan tadi tu perhubungan yang membahagiakan, yang ada cinta, kasih sayang, kita rasa aman, kita rasa tenang, kita rasa bahagia, kita rasa harmoni. Itu kasih sayang di dunia. Lalu bagaimana yang 99 kali ganda yang Allah Ta'ala simpan daripada bahagian 100 rahmat tu di akhirat. Kita hari ni kalau anak-anak dia seronok sebab mak ayah dia susah-susah kerja bawa balik duit, ya, kemudian mak dia pula memasak di dapur apa semua, ada mak yang bekerja balik layan anak lagi. Maknanya besarkan anak, dihidang makan, dilayan, disuap, ditidurkan, dibagi tempat tidur yang selesa. Bagi seorang anak tadi tenang aja dia kan, punya seronok dia menikmati nikmat-nikmat tadi. Lalu bagaimana keadaan di dalam syurga yang hamba-hamba Allah yang beriman ni akan dapat bahagian daripada 99 lagi rahmat. Besar sangatlah. Ya, tak mampu untuk dibayangkan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu kira nikmat Allah Ta'ala tu, tak akan mampu untuk kamu kira. Di dunia ni saja pun kadang-kadang benda bentuk nikmat dia jadi subjektif kan. Kebahagiaan tu jadi satu benda yang subjektif. Setiap orang berbeza cara bahagia dia, kan, cara bahagia dia. Tapi itu semua bahagian daripada rahmat Allah Ta'ala, daripada satu rahmat yang dikongsi. Lalu bagaimana jika kita mendapatkan 99 lagi bahagian daripada rahmat Allah di dalam syurga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita redha hidup di dalam dunia kita ini, diberi bimbingan panduan, ya, sehingga kita tidak bertindak melainkan mengikut kepada redha Allah Ta'ala, dan dengan redanya itu kita dimasukkan dalam syurga Allah, mencapai nikmat dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bab yang ke-55, babul wasati bil jar. Bab pada menyatakan pesanan tentang hak jiran. Ini masuk cerita adab-adab dengan jiran pula.
Manusia ni nature dia memang hidup, dia nak hidup bersosial. Bila dia nak hidup dengan orang, maka di sana adalah yang dimaksudkan apa punya, adalah aturan ataupun susunan yang kita sebut sebagai jiran. Jiran ni orang dekat lah, orang dekat kan. Dan kebiasaannya bila disebutkan jiran, yang sebelum-sebelum ni kita dah bahas silaturahim, hubungan ayah, anak, adik-beradik apa semua, yang itu biasanya dia merangkumi dalam rumah. Dalam rumah. So bila keluar saja daripada rumah, hubungan pertama yang akan kita jaga, yang perlu dalam adab nabawi untuk diajarkan kepada kita adalah jiran. Kita keluar pintu rumah kita, siapa kita jumpa dulu? Orang sebelah kanan, orang sebelah kiri, orang sebelah depan, orang sebelah belakang. Rumah depan, rumah belakang, rumah kiri, rumah kanan. Jadi siapa mereka tu? Orang-orang yang dekat dengan kita, jiran lah. Jadi babnya adalah pesanan tentang hak jiran. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ismail ibn Abi Uwais qala hadatsani Malik an Yahya bin Sa'id qala akhbarani Abu Bakar ibn Muhammad an Amrata an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala Jibril alaihi salam yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sentiasalah Jibril berpesan kepadaku tentang hak jiran. Jadi kata Nabi SAW, Jibril apabila datang jumpa aku, selalu sangat pesan suruh jaga elok-elok jiran ni, buat baik-baik dengan jiran. Banyak sangat pesan-pesan Jibril tu tentang jiran. Sehingga kata Nabi SAW, aku menyangka bahawasanya dia, yakni jiran tu, boleh mewarisi menerima pusaka. Maknanya sebab Nabi kata dah banyak kali sangat pesan ni, dah macam adik-beradik punya hal ni. Maknanya sampai disangkakan bahawa jiran pun boleh termasuk dalam orang-orang yang mewarisi faraid. Tapi sebenarnya tidaklah, kan? Jiran tak adalah masuk dalam list ahli waris yang menerima pusaka daripada orang yang meninggal dunia. Tapi nak bagi tahunya, Sayyidina Jibril alaihissalam tu pesan pada Nabi tu kerap tentang jaga hubungan dengan jiran, sampai nak khabar pentingnya dah macam adik-beradik lah. Kalau mati tu silat-silat boleh dapat pusaka, tapi tak dapat lah. Bukan dalam hukum kita tak ada lah jiran termasuk dibagi pusaka. Kan? Jadi kalau jiran tu rumah, apa kata ulama takrifan jiran, siapa dia jiran? Jiran tu adalah 40 rumah ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Kalau dalam kitab lama, contohnya kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, dia panggil adab sekampung. Sekampung tu adab berjiran lah sebenarnya. So jiran tu, satu kampung kita tu adalah jiran kita. Sebab 40 depan, 40 belakang, 40 kiri, 40 kanan, situ je dah berapa rumah? Kan? 40 kali 40 berapa? Dah 160. Betul ke 160? Kalau 40 tambah 40 kali 4, 160 lah. Kan? 160 rumah. 100 rumah ni satu kampung lah, satu section, satu taman. Itu semua jiran kita tu. Tapi adalah jiran yang ada keutamaan, ada jiran yang kurang sikit keutamaan, ada jiran yang kurang banyak keutamaan. Macam tu lah. Itu akan kita tengok satu persatu daripada hadis-hadis ini. Jadi jiran ni kalau kita luaskan lagi takrifan dia tu, siapa-siapa yang sebelah kita jiran lah tu, termasuk juga Nabi suruh jaga kan. Kita hadir ke masjid, ni kita duduk datang sembahyang Jumaat, Nabi concern suruh jaga jiran sebelah. Siapa yang kita duduk sebelah, kan? Maksudnya kan hari Jumaat sunat kita hadir ke masjid dengan sebelumnya kita mandi sunat Jumaat. Apa tujuan mandi sunat Jumaat tu? Mandi hari-hari kita mandi. Tapi bila mandi berniat pada hari Jumaat, start daripada lepas subuh dah boleh dah. Sebenarnya kalau nak pergi office, mandi awal pagi sebelum ke office tu, niat mandi sunat Jumaat. Kan pasal kita nak hadir sembahyang Jumaat tengah hari. Jadi dapat pahala dengan sekadar niat. Hari lain pun memang bangun pagi kita mandi juga. Sama je, tapi bezalah mandi berniat dengan mandi tak berniat. Kita mandi berniat ni, kita ingat mandi wajib saja, mandi junub saja.
Ada mandi sunat. Mandi yang hari-hari kita buat tu namanya mandi harus. Harus saja. Nak mandi boleh, tak mandi pun boleh. Pergi kerja, mandi macam Piramli tu pun boleh. Gosok mata macam tu je. Kan itu mandi harus. Nak mandi boleh, tak mandi pun boleh. Tapi pada hari Jumaat, disunatkan, digalakkan, diberikan dengan galakkan ataupun motivasi pahala. Nak pahala, mandi sebelum hadir ke sembahyang Jumaat. Apa tujuan dia tu? Tujuan dia sebenarnya nak menjaga jiran. Menjaga jiran yang kita duduk di sebelah pada kita hadir sembahyang Jumaat. Tambah lagi suasana ketika di zaman Nabi SAW, Masjid Nabawi itu adalah masjid jamek. Apa maksud masjid jamek? Masjid ada dua. Satu masjid jamek, satu masjid ghairu jamek, yang bukan jamek. Masjid bukan jamek adalah masjid tapi tak diri sembahyang Jumaat. Itu namanya masjid ghairu jamek, bukan jamek. Kalau masjid jamek adalah masjid yang didirikan sembahyang Jumaat. Tapi konteks kat Malaysia saya tak tahulah macam mana istilah dia. Jabat agama pakai masjid jamek kan. Ada masjid jamek Petaling, ada masjid jamek. Kan masjid jamek tu sebenarnya maksud dia masjid dah. Tapi di zaman Nabi SAW, masjid jamek adalah masjid Nabawi, yang lain bukan masjid jamek. Maka pada hari Jumaat, jauh-jauh daripada luar Madinah pun mereka akan datang ke Masjid Nabawi untuk hadir solat Jumaat di belakang Rasulullah SAW. Maka mereka akan menjalani satu perjalanan. Perjalanan pun bukan macam kita sedap naik kereta aircon. Ni musim-musim pemanasan haba ni. Kan aircon buka habis 4 buka. Suhu pun turun paling bawah 16. Sejuk lah datang ke masjid, tak ada masalah. Zaman dulu setengah jam, sejam, 2 jam nak sampai ke Masjid Nabawi daripada tempat mereka masing-masing untuk dirikan solat Jumaat. Panas terik macam tu, naik unta, tuan-tuan boleh bayang ke badan bau macam mana, peluh macam mana? Kan? Musim panas pula, badan berpeluh-peluh. Orang Arab ni pula, dia orang kalau tak ada apa-apa sebab, dia pun tak mandi. Jadi Nabi sebut tu, mandilah seminggu sekali paling kurang. Kamu nak hadir bila masa nak pilih seminggu sekali nak mandi tu? Sekurang-kurangnya bila kamu hadir sembahyang Jumaat, kerana kamu akan duduk berimpit-rimpit, berkumpul ramai-ramai dengan orang lain. Kalau kamu duduk, bau badan kamu menyakiti orang sebelah kamu, itu hukum dia makruh. Dah berpeluh-peluh, badan berbau-bau, sebab tu Nabi suruh mandi. Dah lah 2 minggu tak mandi kan? Lepas tu pergi sembahyang Jumaat pula. Sembahyang Jumaat tu pula maknanya 2 jam pula dia berpanas atas unta dalam musafir dia. Masuk masjid, orang bau ketiak dia daripada pintu masjid lagi. Siapa larat duduk sebelah? Orang duduk hadir sembahyang Jumaat, nak dengar khutbah, nak ibadah, nak berzikir, nak baca Quran, orang iktikaf awal kan. Jadi itu kan mengganggu jiran tu, walaupun sekadar dengan hanya bau badan je. Tapi Nabi concern sampai macam tu sekali. Kan disuruh jaga jiran tadi tu, adab dengan jiran. Orang duduk sebelah kita, kita selesakan mereka. Jangan sampai bau badan kita tu menyakiti mereka. Jadi Nabi suruh mandi. Mandi, aku galakkan kamu mandi paling kurang seminggu sekali. Namanya mandi sunat Jumaat. Kan. Tapi tambah lagi konteks macam negara kita ni, kita memang hari-hari mandi lah insyaAllah. Adat tempat kita ni jaranglah orang tak mandi. Kan, cumanya pakailah wangi-wangian yang baik untuk kita hadir bertemu dengan saudara se-Islam kita dalam hari raya kita. Ni raya ni. Kan, hari raya. Hari raya mingguan, ada hari raya tahunan. Hari raya tahunan ada 2. Raya puasa, raya haji. Hari raya mingguan ada tiap-tiap minggu. Namanya hari Jumaat. Perhimpunan umat Islam dengan segala kebaikan-kebaikan dan amal ibadah di rumah Allah. Itu hari raya tu. Hari Jumaat sebenarnya adalah hari raya. Bahkan dalam sebahagian hadis disebutkan kan, idza ijtama'a 'idani fil yaum. Apabila bertemunya 2 hari raya dalam satu hari. Kan? Tu hadis tu bahas tentang apa tu? Tentang hukum kalau hari raya jatuh pada hari Jumaat. Hari raya pernah lah saya ingat beberapa tahun yang lalu kot. Jadi dibahaskan hukum dia. Macam mana? Pagi dah sembahyang raya, tengah hari nak sembahyang Jumaat lagi ke? 2 kali sembahyang raya gitu. Kan Jumaat tengah hari macam sembahyang raya dah, 2 rakaat, lepas tu ada dengar 2 khutbah. Sembahyang hari raya macam tu juga. Sembahyang raya 2 rakaat, lepas tu dengar khutbah.
Jadi macam mana? Itu perbezaan, ada perbezaan hukum lah. Perbezaan hukum. Okey, mana tadi? Sentiasa Jibril berpesan tentang hak jiran sehingga aku menyangka bahawasanya jiran ni boleh mewarisi pusaka. Sayyidina Abdullah ibnu Amrin. Sayyidina Abdullah ibnu Amrin, beliau kalau dia menyembelih seekor binatang, maka dia akan minta untuk keluarganya agih dulu kepada jiran dia ni, dia duduk di kalangan orang-orang Yahudi lah, maknanya jiran dia orang Yahudi. Jadi dia sembelih kambing ke apa ke nak buat makan, dia tanya dulu, jiran kita yang Yahudi tu dah bagi ke belum? Jadi orang tanya, kenapa yang concern sangat? Kenapa yang concern sangat? Dia kan Yahudi, maknanya tak payah. Kenapa dia tanya-tanya sangat? Kan? Jadi jawab Sayyidina Abdullah ibn Amrin, kerana aku dengar hadis ni, hadis Aisyah ni. Maknanya Jibril tu selalu sangat pesan ke Nabi tentang jiran. Jadi jiran tu juga adalah satu perkara yang sentiasa aku concern dalam kepala aku. Dia pun makan ke tidak? Kita makan sedap ni. Kita makan sedap. Jiran tu makan sedap macam kita ke? Ke dia tak ada apa-apa? Entah-entah 3-4 hari tak makan. Bukan takat makan sedap. Entah-entah 3 hari tak makan. Jadi concern kepada jiran-jiran itu adalah bahagian daripada sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Sadaqah qala akhbarana Ibnu Uyainah an Amrin an Nafi' ibn Jubair an Abi Shuraih al-Khuza'i an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Daripada Abu Shuraih Al-Khuza'i, daripada Nabi SAW. Baginda SAW bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Kenapa dihubungkan ni? Dihubungkan amalan ataupun perintah Allah dengan keimanan. Jadi di sini menunjukkan kepada bahawa ada keterkaitan sebenarnya akidah dengan syariat, dengan akhlak. Dengan akhlak. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat? Kenapa nak sebut tentang orang yang beriman? Sebab orang yang sempurna iman dia, maka dia akan ternanti-nanti apakah perintah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala nak aku buat. Dicari-cari apa lagi yang Allah nak aku buat. Itu bagi orang yang beriman kepada Allah. Kenapa rukun iman kita ada 6 kan? Disebut 2 saja. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Kenapa tak sebut lagi yang baki tu? Kerana dalam amalan-amalan ini, orang yang dia percaya kepada hari akhirat, dia tahu bahawa akhirat ini adalah tempat balasan. Balasan kan? Akhirat ni tempat balasan. Yaumal jaza, nama lain dia. Yaumal akhir, Yaumal hisab. Yaumal jaza tu hari dibalas. Jadi orang yang beriman dengan adanya akhirat, dia tahu perintah Rasulullah mesti baik, larangan Rasulullah mesti buruk, itu mesti ancaman, mesti bahaya, mesti aku berhati-hati. Sebab apa? Kalau terjatuh aku buat pada larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan bahayalah, akan bahaya pada diri dia, sebab dia yakin tentang adanya hari pembalasan. Apa yang kita buat di atas muka bumi ni, itulah yang kita akan dibalas di hari akhirat kelak. Kalau baik, kalau termasuk dalam perkara yang diredai Allah, maka akan baiklah urusan dia di hari akhirat. Maka diberi peringatan oleh Nabi, dibagi penekanan oleh Nabi dalam hadis. Nabi kata, siapa yang beriman pada Allah, siapa yang percaya Allah akan bagi balasan, dan siapa yang percaya hari akhirat adalah tempat yang Allah Ta'ala akan balas segala perlakuan kita, fal yuhsin ila jarihi, buat baiklah dengan jiran. Buat baik dengan jiran. Ini perintah Nabi. Bila perintah Nabi buat baik dengan jiran,
Lawan bagi tu, opposite dia apa? Opposite dia adalah jangan sakiti jiran. Kan? Disuruh buat baik, maksudnya jangan sakiti. Makanya perintah Allah dan Rasulnya adalah berbuat baik pada jiran. Larangan Allah dan Rasulnya adalah jangan sakiti jiran. Begitu. Yang kedua, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia muliakan tetamunya. Dan tetamu boleh jadi bahagian daripada jiran juga. Kadang-kadang yang datang rumah kita pun jiran-jiran kan, dia tetamu. Kita pun bertandang ke rumah jiran-jiran. Jadi kita jadi tetamu. Jadi siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia muliakan tetamunya. Cumanya tetamu tu konsep kita pada hari ini berbeza sikit lah dengan konsep dulu. Dulu kalau tamu ni dia datang, biasanya dia bermusafir, dia akan minta bertamu di rumah kita. Tolong ambil saya jadi tetamu awak. Maka wajib diambil, wajib dilayan dalam tempoh 3 hari. Sebab itulah orang dulu-dulu tu orang tak kenal pun datang rumah minta bertamu, dia wajib sediakan tempat tinggal, sediakan makan minum, ya, dan juga tempat tidur, ya. Dalam tempoh 3 hari saja. Lebih daripada 3 hari namanya ihsan. Dia tak wajib dah, tuan rumah tak wajib dah layan. Sebab dalam tempoh 3 hari tu, kalau orang dulu dia bermusafir, dia nak perbekalan dia, sementara dia nak sambung perjalanan dia, tak sampai lagi kan. Jadi perlu ada tempat tidur. Kalau kita sekarang cari hotel lah, kan, cari hotel. Sebab tu salah satu daripada apa dia panggil sebagai jariah, salah satu daripada bentuk jariah adalah rumah musafir. Sekarang orang tak buat dah, orang buat homestay je. Homestay semua bisnes je lah, kan, sewa sehari 250. Jadi orang duduk, kita ada satu perjalanan sangkut di mana-mana, cari homestay, tidur situ, besok kita jalan balik. Tapi kena keluar duit lah. Dulu orang buat rumah musafir, dia wakafkan rumah dia, jadikan rumah musafir. So siapa-siapa yang singgah, dilayan dia sebagai tetamu 3 hari. Dilayan sebagai tamu 3 hari. Dan rumah musafir tu, selagi mana dia diguna pakai tu, pahalanya jadi jariah. Walaupun orang yang milik rumah tu dah mati, selagi mana orang pakai rumah tu, dia boleh jadi jariah kepada pahala yang berterusan bagi orang yang meninggal dunia tadi. Rumah musafir. Tapi sekarang tak ada orang buat lah. Semua orang dia nampak bisnes je. Jadi buat homestay, masuk duit, uruslah, ya. Dan yalah, pada ketika itu mungkin suasananya pun bagus. Kalau buat pada hari ini, mungkin kita akan dapati ada orang yang masuk mengaku jadi musafir tapi tak keluar-keluar selama 13 tahun. Suasana kita hari ini ni, ramai orang banyak ambil kesempatan. Kan, banyak orang ambil kesempatan. Kadang-kadang tengok temankan kawan-kawan JKM pergi buat update data asnaf. Pergilah dekat kawasan-kawasan rumah-rumah PPR apa semua kan. Rumah bayar RM120, 10 tahun tak bayar sewa. Tuan rumah yang duduk dekat PPR tu dah pakai estima sebiji, Velfire sebiji dah. Itu hak orang tu, hak orang miskin. Dia ambil, dia tak bayar. Lepas tu tak nak keluar daripada situ. Itu masalah tu, ya, masalah. Banyak hak-hak yang tak tertunai. Jadi mungkinlah kalau suasana tempat kita sekarang ada orang buat rumah musafir tu, boleh siapa-siapa sangkut perjalanan boleh duduk sini free, ya. Pakat duduk situ free, tak keluar-keluar pun mau. Kan boleh jadi macam tu. Dia kena ada pengurusan dia yang baik lah, ya, kena ada pengurusan yang baik. Maka siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tetamunya. Ini kita dah baca dalam hadis Nabi SAW, macam mana orang-orang Ansar, ya, mereka buat kepada tetamu Rasulullah SAW. Nabi di Madinah tu orangnya sibuk, banyak rombongan-rombongan datang merata-rata jumpa Rasulullah. Bukan Rasulullah boleh layan semua, macam mana Rasulullah nak sediakan tempat tinggal pada semua. Datang rombongan 20 orang, datang rombongan daripada kafilah ni, daripada Bani ni, daripada kaum ni, daripada padang pasir ni, daripada orang Badui ni, jumpa nak mengaji dengan Rasulullah SAW. Jadi bila datang mereka musafir, bukan boleh balik sehari macam kita. Dia mesti nak bermusafir, mesti nak bertandang sebagai tetamu. Maka Nabi akan kempen lah, siapa boleh ambil ni tamu aku ni, ada berapa orang. Jadi sahabat ada antaranya yang
dia mengambil tetamunya Rasulullah SAW. Saya Rasulullah, ambil terus je, bawa balik. Bawa balik, jumpakan dengan isteri, kata bawa keluarlah, ni layan tetamu Rasulullah. Saya ambil bawa balik tamu Rasulullah. Isteri kata, abang, rumah kita tak ada makanan apa bang, tinggal makanan anak kita je, biskut falis ras, maknanya makanan anak saja yang tinggal, kita punya makanan pun tak ada. Kata tak apa, kita buat sandiwara sikit, makanan anak tu ambil jamu ke depa, jamu ke tamu, jangan bagi depa lapar, depa ni tamu Rasulullah. Kita pandai-pandailah sandiwara, kamu buat-buatlah macam apa, tengah masak ke apa ke, suruh anak tu nanti dia penat, dia tidurlah, dia penat dia tidur, tak makan tak apa, kita cari makan besok lah, yang penting makanan yang ada hari ni jamu tamu Rasulullah. Itulah yang mereka buat, dipadamkan lampu malam-malam, cahaya tu dipadamkan, pelita tu, jadi mereka makan dalam gelap. Jadi dia buat-buat je lah, macam apa, kacau sudu ke apa, buat macam bunyi tengah makan sama-sama dengan tamu. Sebab tamu pelik juga, tak makan sekali ke? Kami makan ni. Padahal dalam gelap tak nampak kan. Ya, mereka walaupun jadi keperluan mereka tetap layan special pada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Ansar hebat. Besok harinya datang jumpa Rasulullah, Rasulullah kata, I know what you did last night. Maknanya sebab wahyu turun. Aku tahu sebenarnya apa yang kamu lakukan pada malam tadi. Turun perintah Allah, turun wahyu Allah, ayat Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka telah memuliakan, mengisarkan, memberi keutamaan, kelebihan kepada orang lain walaupun diri mereka itu sendiri memerlukan. Makanan dia sendiri, dia boleh jamu pada orang lain. Besar sangat pahala mereka. Itu hebat orang-orang Ansar. Dan dalam hadis ni yang akhirnya disebut, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik, ataupun dia lebih baik memilih untuk diam, cakap yang elok-elok. Kalau rasa-rasa tak boleh cakap yang elok-elok, maka pilihan kita adalah diam. Kenapa Nabi SAW guna perkataan as-samtu, liyasmut? Dia ada beberapa perkataan yang digunakan untuk maksud diam. Yang pertama sukut, sakata. Yang kedua as-samtu. Dan yang ketiga adalah al-bukmu. Bukmu tu bisu. Bisu terus. Maknanya dia pun memang tak boleh bercakap. Ya. Kalau sukut ni, dia tak ada pilihan untuk dia bercakap. Dia suruh diam. Macam cikgu suruh anak murid dalam kelas diam. Senyap. Maknanya anak murid kalau bercakap memang habis lah. Dia tak ada pilihan untuk dia bercakap. Ya. Tapi as-sam tu, dia ada pilihan untuk dia bercakap, tapi dia pilih untuk tidak bercakap kerana dia risaukan cakap dia tu tadi tidak memberi manfaat ataupun mendatangkan dosa. Fikir, kalau aku cakap ni, aku pun banyak masalah yang akan datang, jadi lebih baik aku tidak bercakap. Dia pilih untuk diam, maka diamnya tadi mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin untuk jaga hati orang dan sebagainya. Itu adalah bahagian daripada kedudukan yang akan dia dapat. Beriman pada Allah dan hari akhirat, maka cakap yang elok-elok. Kalau tidak, lebih baik pilih untuk diam, maka diam itu adalah lebih baik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.